Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara pagi tadi. Ia dipercayai bagi menyelesaikan krisis politik yang melanda negara memasuki hari kelima hari ini. Untuk perkembangannya, kita bersama Syahira Izzati Yaakob langsung dari Istana Negara. Baik Syira, boleh ulas apa yang berlaku di sana? Baik, terima kasih rakan setugas. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad direkodkan tiba di perkarangan Istana Negara pada jam 10.55 pagi tadi bagi menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dan beliau meninggalkan perkarangan istana ini sekitar jam 12 tengah hari, iaitu kira-kira sejam setelah pertemuan diadakan. Kami sebagai pengamal media masih lagi berkampung di luar pintu istana, pintu utama dan juga pintu 2 istana bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini krisis politik yang sedang melanda negara. Rakyat Malaysia kini menanti dengan penuh debaran apa yang akan berlaku dan masih lagi berteka-teki mengenai 3 kemungkinan yang akan berlaku, iaitu sama ada Tun Dr. Mahathir kekal sebagai Perdana Menteri, kita akan bertukar Perdana Menteri ataupun membubarkan Parlimen untuk mengadakan pilihan raya umum PRU ke-15. Baiklah, keterampilan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah sebagai Ketua Utama Negara Malaysia dan juga payung negara menjadi kunci utama untuk meleraikan konflik politik yang sedang melanda negara. Tindakan Tun Dr. Mahathir Mohamad meletak jawatan pada 24 Februari lalu sebagai Perdana Menteri dan pengerusi Parti Bersatu Malaysia Bersatu menggoncangkan kepimpinan dan juga pentadbiran negara. Peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong yang kemudian memilih beliau ataupun melantik beliau sebagai Perdana Menteri interim ataupun Perdana Menteri sementara. Baiklah, untuk pengetahuan, peletakan jawatan Perdana Menteri juga membawa maksud peletakan jawatan seluruh anggota Kabinet Malaysia. Kemarin di perkarangan Istana Negara, Al-Sultan Abdullah bertitah baginda akan melaksanakan tanggungjawab baginda bagi mencari penyelesaian terbaik dalam menangani perkembangan politik semasa negara. Tindakan yang diambil baginda dengan menemubual seramai 221 ahli parlimen, tidak termasuk Tun Dr. Mahathir, pada 25 dan 26 Februari bagi mendapat maklum balas serta pendapat setiap anggota Dewan Rakyat antaranya mengenai situasi politik negara. Peranan penting Yang di-Pertuan Agong dapat dilihat dengan lebih mudah dalam keadaan seperti ini kerana sesuai dengan peranan baginda sebagai pengimbang kepada pelaksanaan sistem demokrasi negara. Takhta Yang di-Pertuan Agong yang seringkali dianggap segelintir masyarakat hanya sekadar simbol, hari ini terbukti dalam memainkan peranan sebagai pengimbang yang bijaksana kepada kestabilan keadaan politik negara. Baik, pendekatan yang diambil oleh Al-Sultan Abdullah menjadi satu titik sejarah kepada negara dengan mengambil pendirian tentang beberapa perkara yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan. Baiklah, jika kita mengimbas kembali perutusan khas Tun Dr. Mahathir semalam, beliau telah menyatakan mahu membentuk pentadbiran yang tidak memihak kepada mana-mana parti tetapi menyatakan hasrat yang hanya dapat direalisasikan sekiranya mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong. Di pihak Pakatan Harapan PH pula, mereka telah mencalonkan Presiden PKR iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri ke-8. Adakah keputusannya selepas Yang di-Pertuan Agong menemu ramai 221 ahli parlimen? Sama ada majoriti ahli parlimen masih menyokong kepimpinan Tun Dr. Mahathir atau mohon supaya Perdana Menteri bertukar atau meminta parlimen dibubarkan? Jawapannya hanya dapat diketahui oleh Yang di-Pertuan Agong sendiri yang akan membuat keputusan bijak demi kepentingan negara Malaysia. Sudah pastinya ramai yang beranggapan jika pilihan raya umum ke-15 diadakan sekarang banyak menghadapi banyak masalah dari segi persiapan dan juga ia bakal melibatkan kos yang cukup tinggi. Krisis politik negara hanya dapat ditangani dengan kuasa budi bicara dan juga kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong kini yang akan membuat keputusannya. Baiklah, dengan itu sekian saja laporan saya dari Istana Negara. Sebarang perkembangan lanjut akan saya bawakan kepada anda dari masa ke semasa. Kita kembali ke Sri Pentas, silakan. Terdahulu, Tun Dr. Mahathir meluangkan masa kira-kira 2 jam di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya pagi tadi. Beliau kemudian meninggalkan bangunan Perdana Putra jam 10.30 pagi. Tun Dr. Mahathir dilihat mengangkat tangan sambil tersenyum kepada petugas media sebelum bergerak ke Istana Negara. Perdana Menteri dijangka mengumumkan pakej ransangan ekonomi 2020 di Putrajaya jam 4 petang ini. Pakej itu bertujuan untuk merangsang ekonomi Malaysia dan mengurangkan sebarang kesan buruk yang timbul berikutan penularan virus COVID-19 dan ketidaktentuan yang lain.